Selamat sejahtera saya ucapkan kepada barisan panel yang dihormati serta dikasihi sekalian. Saya bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan hasil penulisan proyek pembinaan kami dari bab 1 sehingga bab 3. Namun, sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Pertama sekali, saya sendiri, Eva Francisca Piturus, dan seterusnya Richard Diverajek, dan akhir sekali Muhammad Asrul bin Jimmy. Tajuk bagi proyek pembinaan kami adalah Pondok Penyimpanan Kayu dan Bahan-bahan Binaan Terpakai berasaskan besi dan aluminium untuk kegunaan pelajar program teknologi pembinaan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Richard Diverajek untuk membentangkan bahagian yang seterusnya. Selamat pagi, hari ini saya akan bentangkan di bahagian penyataan masalah. Masalah yang terdapat di pondok penyimpanan kayu dan bahan-bahan terpakai ini adalah terdapat beberapa longgokan kayu yang tidak tersusun. Jika situasi ini dibiarkan berterusan, kita akan mendapat kesan daripada keadaan tidak teratur yang disebabkan oleh faktor persekitaran yang menyebabkan kecederaan. Selain itu, terdapat bukti dan juga kesan di dalam penyataan masalah ini. Bukti yang pertama adalah terdapat serangga perosak yang membuat gangguan dengan memasuki kawasan lembab untuk mencari sumber makanan dan membina sarang mereka. Bukti yang kedua, susun atur dan ruang kerja mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas kepuasan kerja yang mempengaruhi keselamatan pekerja. Bukti yang ketiga adalah kecacatan dan kerosakan boleh berlaku atas banyak kayu yang mudah diserang oleh serangga perosak. Seterusnya bagi kesan pada masalah ini adalah gigitan hewan atau sengatan serangga menyebabkan rasa sakit yang melampau, gatal, bengkak, kemerahan yang mungkin berlanjutan sehingga beberapa hari. Kesan yang kedua ialah tempat yang tidak teratur mempengaruhi tekanan kepada kerja dan seterusnya keselamatan seseorang terancam. Kesan yang ketiga adalah kualiti bahan yang rosak mempengaruhi suatu bahan binaan yang menyebabkan kemalangan. Di samping itu terdapat faktor yaitu pengurusan 5S. Masalah di sini terbagi kepada 3. Masalah yang pertama adalah persekitaran, masalah yang kedua ialah sisi, masalah ketiga ialah susun. Keadaan persekitaran yang tidak terkawal dan tidak segera diatasi akan mendatangkan bahaya. Manakala bagi masalah 2, sisi, barang terpakai yang masih boleh digunakan dibiarkan dalam keadaan yang tidak tersusun dan tidak diasingkan. Manakala bagi masalah ketiga ialah susun, keadaan sisa bahan yang telah dipakai tidak kemas dan tidak disusun yang menyukarkan ia diambil dan disimpan semula. Terima kasih kepada Richa atas pembentangan mengenai pernyataan masalah sebentar tadi. Seterusnya saya akan teruskan dengan pembentangan mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Proyek yang akan kami laksanakan adalah membina pondok penyimpanan kayu dan bahan-bahan binaan terpakai berasaskan besi dan aluminium
untuk kegunaan belajar program teknologi pembinaan. Berdasarkan pernyataan masalah yang baru saja dibentangkan oleh Richa sebentar tadi, proyek ini dilaksanakan bukan saja mampu mengatasinya, namun ia juga mampu mewujudkan persekitaran yang bersih dan teratur. Dan yang paling utama, ia mengawal keselamatan semua pihak daripada berlaku sebarang kemalangan. Dan seterusnya saya serahkan kepada Richa untuk bahagian pembentangan seterusnya. Dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Richa Dewi Rajek dari program Teknologi Pembinaan. Nomor kad matriks K741 GWTP 025. Hari ini saya akan membentangkan di bahagian objektif project. Oke. Objektif project ini ada dua. Yang pertama adalah membina pondok penyimpanan kayu dan bahan terpakai di bengkel program teknologi pembinaan. Yang kedua adalah mereka bentuk pondok penyimpanan kayu dan bahan terpakai sesuai keperluan pelajar program teknologi pembinaan. Selamat pagi. Hari ini saya akan bentangkan di bahagian metodologi. Oke. Metodologi adalah salah satu kaedah bagaimana sesuatu proyek itu dijalankan. Oleh itu, terdapat model reka bentuk pembinaan meliputi 4 fasa, yaitu yang pertama, fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pelaksanaan, fasa pengujian ataupun fasa penilaian. Fasa analisis ini dia bertujuan untuk menganalisis data yang diperlukan dalam membina ataupun menghasilkan proyek pembinaan. Terdapat beberapa analisis yang perlu dilakukan, antaranya ialah yang pertama, mengenal pasti masalah. Kedua, melawat tapak. Ketiga, mengenal pasti keperluan proyek. Seterusnya ialah fasa reka bentuk. Selepas fasa analisis dilakukan, kerja melakar plan akan dilakukan untuk menjadi sebagai panduan atau rujukan utama dalam menjalankan proyek pembinaan ini. Fasa pelaksanaan. Pada peringkat pelaksanaan ini, ia hanya menerangkan berkaitan dengan proses kerja yang dilakukan ketika menjalankan proyek pembinaan pondok penyimpanan kayu dan bahan-bahan binaan terpakai ini. Fasa pengujian. Proyek yang sudah siap dibina akan diuji kefungsiannya. Penilaiannya akan dilakukan oleh responden. Bagi proyek pembinaan kami, responden kami adalah pelajar dari program teknologi pembinaan. Dan seterusnya, proses penilaian ini adalah bertujuan untuk menentukan sama ada proyek ini, pembinaan ini, mencapai objektif atau tidak. Borang soal selidik ini, kami memilih untuk menggunakan kaedah soalan jenis tertutup, di mana dia hanya mempunyai 2 skala seperti pilihan ya atau tidak, benar atau salah, dan setuju atau tidak setuju. Ia adalah lebih mudah untuk responden mengisi dan menilai proyek pembinaan kami. Oke, saya akan beralih kepada cartagan, yaitu cartagan pelaksanaan proyek tahun akhir 2021 bagi kumpulan kami. Dan cartagan ini adalah tempat kami letak semua aktiviti yang kami jalankan semasa kami melaksanakan bab 1 hingga ke bab 3. Oke, yang pertama ialah pengenalan bab 1. Pengenalan bab 1 ini kami lakukan dalam masa 1 minggu. Yang seterusnya perancangan dan membuat kertas cadangan. Kertas cadangan ini kami lakukan dalam masa 2 minggu. Penulisan ekstrak ini kami lakukan dalam masa
2 minggu juga, dan penulisan bab 1 kami kasih dalam masa 3 minggu, dan penulisan bab 2 literatur kami kasih 3 minggu juga, dan penulisan bab 3 metodologi kami buat dalam masa 3 minggu juga, dan akhir sekali adalah pembentangan kertas cadangan proposal. Oke, seterusnya ialah anggaran kos. Anggaran kos ini ialah bahan-bahan yang kami guna semasa pembinaan pondok penyimpanan bahan-bahan terpakai ini. Dan kami ada senaraikan beberapa bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama ialah tiang besi galvani 3 inci darab 3 inci, kuantiti dia 5 batang, dan anggaran kos dia 192,50 sen. Yang kedua, si channel sada punya tebal 1,5 inci darab 3 inci dalam kurungan 0,75 mm, dan dalam kurungan balik 6 meter panjang dia. Ini kuantiti yang kami perlukan ialah 2 batang. Anggaran kos dia Rp19. Oke, yang ketiga, button 2 inci darab 2 inci dalam kurungan 0,45 mm dan 6 meter panjang dia. Dan bilangan kami memerlukan button ini adalah 10 batang, dan anggaran kos dia 119. Yang keempat, besi siku dalam kurungan 40 darab 40 darab 30 mm. Panjang dia 6 meter, dan kuantiti yang kami perlukan ialah satu batang. Anggaran kos Rp27 Rp27,18. Yang kelima, skru penutup bumbung ataupun skru drilling shelf. Kuantiti yang kami perlukan ialah 1 kotak, dan anggaran kos dia Rp4. Yang keenam, penutup bumbung dalam kurungan metal deck. Ini kuantiti dia kami perlukan 5 keping, dan anggaran kos dia Rp226. Dan yang ketujuh ialah L bracket 4 inci. Kuantiti dia 10 PCS, dan anggaran kos dia 40. Seterusnya ialah screw wall plug, dan kuantiti dia 1 kotak, dan anggaran kos dia Rp35. Dan terakhir ialah flathead self drilling screw. Kuantiti dia 1 kotak, anggaran Rp8,50. Oke, jumlah keseluruhan bagi anggaran kos ini adalah Rp671,80.
Oke, saya akan beralih kepada carta lir project. Fase analisis ini ada 3, yaitu mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah ini adalah kami melihat apa masalah terdapat pada kawasan itu, dan seterusnya melawat tapak. Melawat tapak nih kami pergi ke kawasan proyek dan melihat sekeliling. Mengenal pasti dan seterusnya mengenal pasti keperluan proyek. Semasa kami melawat tapak nih, kami melihat apa yang perlu untuk proyek ini. Oke, seterusnya adalah fase reka bentuk. Fase reka bentuk ini ada 3 juga, itu mereka bentuk pondok penyimpanan kayu. Mereka bentuk pondok ini adalah first kami lakar dulu, kami satu ahli kumpulan bagi cadangan dan bagi cadangan untuk bentuk pondok penyimpanan kayu itu. Dan seterusnya pensyarah. Pengesahan pensyarah ini, sekiranya pensyarah tidak setuju dengan reka bentuk itu, dan kami perlu membuat perubahan reka bentuk pada pondok penyimpanan kayu itu. Sekiranya pensyarah setuju dan sebut ya, dia akan terus, dan kami akan terus membina pondok penyimpanan kayu itu. Oke, seterusnya fase pelaksanaan. Membuat penilaian dari borang soal selidik. Kami membuat penilaian borang soal selidik ini berdasarkan orang yang berada di dalam bengkel ataupun orang yang menggunakan pondok kayu itu, dan borang soal selidik ini ada beberapa soalan, dan jawaban dia yang hendak ditandai ialah ya atau tidak saja. Sekiranya orang itu tidak bersetuju, dia akan tanda tidak, dan sekiranya dia bersetuju, dia akan tanda ya. Oke, seterusnya ialah fase penilaian. Fase penilaian ini ialah kerja pembersihan kawasan proyek. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai skop proyek, di mana prosesnya bermula dari penanaman tiang sehingga pemasangan bumbung. Bahan-bahan yang digunakan sepanjang proyek ini dilaksanakan ialah berasaskan besi dan aluminium sahaja. Di samping itu juga, pembinaan proyek ini tidak melibatkan pemasangan dinding. Itu juga, pondok ini bukan saja mampu untuk menyimpan kayu-kayu terpakai, malahan juga mampu untuk menyimpan bahan-bahan binaan terpakai yang lain seperti besi untuk disimpan. Oke, yang terakhir ialah rujukan. Di sini ada tersenarai 6 laman web yang kami gunakan semasa kami mencari proyek ini, dan laman ini kami telah layari untuk mencari semua maklumat yang kami perlukan untuk menyiapkan proyek kami ini.